konsep dia adalah satu market. Ini konsep dia. Konsep dia, kita akan membaca pasaran berdasarkan pergerakan benda-benda ni. Yang pertama adalah indeks equity. Indeks equity, indeks saham lah. Ini adalah pelaburan, orang melabur. Jadi kalau dia berkaitan dengan ekonomi dunia. Jadi kita tahu saiz GDP dunia makin besar. Dulu boleh beli saham Apple $5. Dulu tahun berapa dah $5 tu? Tahun berapa tu? Dulu lah. Sekarang ni tak ada ni. Jadi lagi besar GDP, lagi tinggi ekonomi, lagi banyak ni, indeks equity ke atas. Indeks saham anda tak short, kecuali anda trade intraday lah ya. Tapi kalau anda nak pegang saham, anda long, anda tak pergi ni ya. Selagi anda membeli ASB contohnya, anda tak pergi short saham. Faham? Ya? Kalau anda short saham, ASB anda akan kurang dividen dia tahun depan. Faham tak? Faham? Dia orang pun pegang untuk dividen, pegang untuk benda-benda ni semua sama. Ya? Saya benda trading benda tu lah. Ya, ada counter-counter yang dia short, tapi tak adalah yang size majority dia adalah untuk nak naik. Jadi indeks equity berkaitan dengan apa? Ini adalah indeks ya. Indeks equity mempunyai kaitan jangka pertama, direct correlation dengan komoditi. Bila saham makin bagus, ekonomi lebih bagus, komoditi juga akan lebih banyak permintaan. Sebab komoditi ni adalah satu resources yang limited. Emas, ada berapa banyak emas? Emas satu dunia ni kalau kita kumpul, ada yang katakan World Gold Council katakan boleh cukup simpan dalam satu swimming pool bersaiz 20 kali 20 ke berapa, saya pun tak ingat. Tapi makin kurang je ni bang, tak apa. Okey, itu adalah kepada indeks equity ya. Dia mempunyai direct correlation dengan komoditi ya. Sebab itu ada nampak biarpun data New Zealand dollar pagi tadi, siapa yang tunggu nak trade news kan, wah GDP New Zealand 1.6, tekan buy, pup naik, tup jatuh. Apa hal ni kan? Saham tengah jatuh, US dollar tengah naik. Saham jatuh, dolar komoditi tu. Dimensi pertama maksudnya sama arah, sama lekuk. Itu first dimension. Okay. Second dimension adalah sama lekuk, lain arah. Itu second dimension. Bukan inverse. Second dimension dia ada faktor dalam correlation. Tak apa. Kalau inverse, itu inverse barulah macam ni. Contoh saham ni maksud saya. Ni bahasa dia dalam mana kita punya ni. Okey. Kita ambil SPX, kita ambil S&P 500. Okey. Kita ambil CAT JPY contoh. Kita ambil CAT JPY. Okey. Jadi apa benda ni? Okey. Kita ambil CAT JPY Jadi kalau ini dia move dalam first dimension, sama arah, sama lekuk ni. Mana dia punya tarikh ni? Okey, ni tarikh dia daripada sini Jadi pada waktu dia tak akan dia tak akan satu. Ada masanya dia akan move dalam second dimension, tapi arah dia sama. Boleh dalam ni pun ada second dimension. Contoh macam ni naik sama. Okey, ni dalam first dimension. Second ni first dimension masih. Okey, kat sini masih naik. Sini adalah naik. Okey, dan pada waktu ini dia bergerak dalam second dimension ni, dalam sini
dia bergerak dalam second dimension, dalam kawasan sini. Maksudnya dia lekuk sama, arah tak sama. Bila berlaku second dimension, dalam instrumen berkaitan, kita tahu salah satu tu tengah buat correction. Dia akan ikut arah balik. Faham tak? Macam mana kita guna info tu? Macam mana kita guna info tu? Saya bagi contoh. Kita tahu bahawa indeks dan yen pair dan komoditi dolar akan membuat pergerakan yang struktur arah yang sama. Tapi dia tak satu-satu-satu. Faham? Contoh S&P 500. S&P 500. Okey? Dia bergerak macam ni. Okey? Kita ambil satu. Macam ni. Dia bergerak macam ni. Okey, dia break. Dan kita ada incomplete sequence. Pada masa yang sama, kita ada contohnya macam CAT JPY tadi. Kita ada CAT JPY. Dan kat sini tadi ada incomplete sequence. Jadi kita tahu arah dia ke atas. Okey. CAT JPY. Kita ada pergerakan pada waktu yang sama. First degree, first dimension dia sama. First dimension sama. Lepas tu kat sini, dia naik. Masa ni naik, dia turun. Dia takkan satu-satu. Pada waktu ini tengah naik. Ini sedang buat apa? Ini sedang buat second dimension. Lekuk sama, arah dia tak sama. Tapi kita tahu dia ada kaitan. Dia mempunyai correlation structure. Maksud saya macam ni tadi. Dia mempunyai kaitan ni. Kalau ini ke atas, ini akan ke atas. Faham? Anda tak akan pergi, kalau dia naik macam ni, anda tak akan pergi sell ni. Ini tengah jatuh, anda tak pergi buy dia. Sebab dia tengah sama degree, sama dimension. Katalah, kalau ini tengah naik sekarang ni, ini tengah naik macam ni. Ini tengah turun. Saya tak nak ceritakan benda tu. Hari ni kita cerita benda ni dulu. Indeks tu stok lah. Iyalah sama. Kalau stok yang banyak menyumbang kepada, contohnya macam Apple, ni yang weight dia besar. Macam Microsoft, macam Alphabet. Kalau dia weight yang besar, dia mempunyai concurrent ataupun dia sama pergerakan, chart dia sama bentuk. Saya bagi contoh. Bila SPX ni nak sampai support, US 500 ni nak sampai support kat sini. Bila dia nak sampai support kat sini? Apa chart yang sama dengan dia sekarang? Try tengok ni. Saya bagi contoh. Ni adalah SPX. Ni S&P 500. Tengok ni. Tengok ni. Okay. Bila ini akan start melonjak? Bila JetBlue yang pergerakan dia lagging, kita tahu saham ni lemah. Saham ini lemah. Ini dah baru break, ini dah lama break, maksudnya saham ni lemah. Ini lagging. Bila yang lemah sampai support, sini akan lonjak. Faham tak? Kalau yang lemah pun dah start kuat, yang kuat lagi kuat. Faham tak? Macam mana aku nak cerita dia? Ini kita ada contohnya macam JetBlue ni. Ini kita ambil 3 wave dia. 1, 2. Jadi bila ini sampai dekat equal leg dia nanti, pada waktu itulah correction yang dekat saham, dekat S&P 500 ni, itu akan buat habiskan 3 wave dia. 1, 2, 3. Adalah yang sama. Jadi nak dapat timing dia, anda boleh tengok kepada yang pergerakan chart dia nampak sama. Yang first degree. Kalau dia tengah buat second dimension, contohnya macam CAT JPY tadi,
Dia tengah buat second dimension macam ni. Sini masih naik dan dia mula turun. Dia mula turun. Mula turun macam ni. Pada waktu ini sampai, sini mungkin akan truncated. Buat sila, apa tu? Buat sila. Indeks stok syarikat tak. Stok-stok syarikat seperti indeks tu adalah kepada rasio berat saham-saham yang membentuk indeks. S&P 500 adalah 500 syarikat yang disenarai dekat S&P yang mempunyai weight yang besar dan ada syarat-syarat dia lah yang kemudiannya dia ambil dia punya nilai saham tu dan dia punya market cap dan dijadikan satu indeks. Indeks ni, macam mana saya nak terangkan indeks? Indeks ni, okey, macam ni. Anda ada bapa, ni bapa. Kita ada mak, kita ada anak satu, anak dua. Okey, mak punya gaji 3,000. Bapa punya gaji 1,500. Anak punya gaji 500. Dan ini 500. Dan kalau kita kata, okey, kita ada indeks pendapatan keluarga A. Keluarga A. Jadi kalau kita tambah semua ni 4,500, 5,500. Ini dia punya ni 5,500. Jadi ini angka kosong dia. Ini angka kosong dia. Bulan depan. Ini angka starting ni lah. Bulan depan semua naik gaji. Mak naik gaji naik gaji RM50. Bapa naik gaji RM100. Anak naik gaji 100. Okey. Sebab kan mak naik sikit, indeks ni akan naik sikit sebab weight dia, berat dia banyak kepada mak. Macam mana saya nak terangkan dia akan dikumpulkan dan lepas tu dia ada berat dia. Depend kepada cara indeks tu dibuat lah. Banyaknya cara ni. Jadi angka asalnya 5,500. Mak tadi menyumbang kepada berapa persen daripada 5,500 ni. Jadi kalau mak naik, ini tetap naik tapi naik sikit je. Kalau mak naik banyak, indeks ni naik banyak. Buat sila, apa tu? Saya tak tahu. Buat sila. Mungkin Finland lah, tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Faham? Boleh? Susah nak depend juga, ada juga yang lain sikit. Macam Dow, macam ni, ada cara lah, ada percentage dia dan ada review dia tiap berapa tahun. Dia akan review balik. Wärtsilä tu company kot. Boleh? Okey. Indeks equity. Ada soalan tak untuk indeks equity? Dia mempunyai kaitan langsung. Jadi kita nak tengok indeks mana. Ni adalah indeks-indeks yang saya tengok. Ini adalah indeks-indeks. Semua ni saya tengok. Semua ni. Saya tak kongsikan semua chart. Tapi indeks-indeks yang saya tengok adalah yang saya kongsikan kepada anda benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa lagi kita kongsi? IBEX. Faham next. Okey. Jadi basically indeks orang melabur, indeks menaik, kita jangkakan komoditi mempunyai positif komoditi dolar terutamanya mempunyai positif structure. Okey. Dan indeks juga sekiranya kita ada indeks sedang pecut naik macam ni, pecut buat wave 3, dia mempunyai negative correlation dengan precious metal. Bukan negatif. Dia maksudnya precious metal tak dapat nak pecut. Kalau indeks dalam wave 3, gold, silver, dia tak perlu jatuh tapi dia tak boleh pecut. Dia boleh naik slow-slow. Dia tak boleh. Maksudnya indeks wave 3, gold, silver tak boleh wave 3.
Faham? Dalam fraktal yang sama, kalau kita katakan H1, dalam H1, fraktal H1, indeks tengah buat wave 3, gold silver tak boleh naik wave 3, tak boleh. Itu tak ada, tak wujud. Anda pergilah cek chart ni sampai indeks start tahun 18 berapa, anda tak jumpa yang bila indeks tengah buat pecut wave 3, gold atau silver pecut wave 3. Tak ada, tak wujud. Ya. Dia boleh naik tapi bukan dalam wave 3. Mungkin wave 1 ataupun wave 5. Kalau anda melukis chart dan anda dapati dalam fraktal yang sama, anda sedang lukis gold naik, indeks equity dalam fraktal yang sama pun wave 3, chart anda salah. Faham? Boleh? Okey. Kebiasaannya, apabila anda nampak indeks ni sedang pecut wave 3, anda akan dapati yen pair akan buat wave 3. Boleh? Sebab struktur dia lebih kurang sama. Faham? Indeks cuma satu je musuh indeks. Satu je. Dia tak ada musuh lain. Dia tak ada musuh US dollar. Nampak? US dollar kuat, dia boleh jatuh tapi dia tak jatuh menjunam. Nampak? Ya, ni. Even sekarang US dollar naik, ni tak menjunam. Ni contohnya. DXY. Kan? US, apa benda ni? Okey. Dia musuh dia satu je. Bukannya dolar. Musuh dia yen. Musuh dia tu je. Dia tak ada musuh lain. Musuh dia cuma yen. Sebab sentimen. Tu sebab dia. Okey. Jadi, biarpun dolar ni tengah mencanak naik, ini tak ada. Dia cuma, kalau anda nampak UJ tu tengah jatuh, yen pair semua tengah jatuh, anda tengok sebab tu anda kena tengok, anda lihat, ada orang kata kan, oh, indeks tengah jatuh, sell yen pair. Nah, tak. Anda kena tengok 3 benda. Anda tengok UJ pun jatuh, JPY pair lain jatuh, then indeks akan jatuh. Faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau anda nampak yen pair jatuh, UJ naik, indeks tak perlu jatuh. Ultraman ni cerita cerita Gorgon ni. Faham tak? Ya. Anda kena tengok UJ jatuh, JPY pair jatuh, yen kuat, then. Sebab itu saya tak lukiskan ni terlalu besar. Faham tak? Yang ini jatuh, dia tak jatuh terlalu besar. Sebab UJ tengah naik. Kalau UJ jatuh, yen pair semua jatuh macam sekarang, ni yen pair, ni H1. Ini semua jatuh. Nampak? Ni semua jatuh. Ni semua jatuh. Ni semua jatuh. 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 Dan jatuh. Kan? Tapi kita nampak UJ ni naik. Jadi faktor dia bukan yen. Faham tak? Faktor dekat sini bukan yen. Apa faktor dia? Kenapa DJ ni jatuh? Saham tak pecut jatuh. Saham jatuh tapi dia tak pecut. Faham tak? Dia pecut, lekat, lepas tu lekat kat sini. Kita akan lukis sebagai A, B dan C. Tak lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai zigzag. Kita katakan dia sideways. Kita takkan lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak Fikri? Kita akan lukis dia sebagai W. Sebab itu saya lukis dia sebagai W, X dan Y. Kalau ini tadi adalah yen dynamic, then saya akan lukiskan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Dia akan efek kepada lukisan anda. Saya akan lukis dia sebagai 3 instead of sebagai 5. Saya akan lukiskan dia sebagai korektif instead of sebagai motif. Boleh?
Jadi faktor dekat situ adalah US dollar. Jadi maksudnya ini adalah cuma correction yang kecil. Sekiranya faktor dia adalah yen, dan ini akan jadi macam ni. Faham tak? Sampai tak cukup cat aku. Kalau dia faktor dia yen, ni jadi macam ni. Kita sedang jangka wave 2. Faham? Kalau kita dapati dekat sini, yen UJ start jatuh, sini start naik. Kita tahu faktor dia US dollar, bukan yen. Dan kita kalau indeks tengah jatuh, anda tak akan lukis dia sebagai 5 wave. Anda akan lukis dia sebagai 3 wave. Faham? Kecuali memang tak ada cara lah lukisan dia. Yes, exactly. Sebab tu kita masih pegang dia wave 4. Kalau dia yen dynamic, meriah kita. Kita akan lukis dia sebagai zigzag. Zigzag biasa berlaku wave 2. Nampak apa yang anda dah pergi belajar minggu ni? Minggu lepas. Banyak Anip punya nota banyak. Faham? Sebab itu saya lukiskan dia sebagai benda ni, sebagai 3 wave, bukan sebagai zigzag. Kecuali dia buat zigzag memang tak dapat dinafikan. Kalau itu berlaku, then ini UJ tak dapat naik. Faham? Kalau indeks tengah buat zigzag, UJ ni tak dapat naik. Itu yen punya kekuatan. Musuh indeks cuma satu. Dolar, yes, kacau dia, tapi dia quiz. Dia tak pergi cocok, dia quiz je. Faham? Dia tak ceret lah. Dia tak cukup ciri-biri. Siapa tengah makan ni minta maaf. Faham? Nampak cara anda untuk interpret market dynamic, dan apa yang anda nak lukis dekat elite wave ini ambil masa. Tapi kalau anda sentiasa buat dia akan auto. Macam saya, okey, ni aku lukis ini sebab apa? Dia quiz manja-manja. Okey. Menarik kan? Dia bukannya lukis je. Kalau setakat lukis elite wave, saya lukis kalau setakat elite wave, lukis 5 minit semua, 10 minit lah sebab lambat sikit nak tarik. 10 minit pun dapat update semua chart ni. Saya akan fikir benda ni. Satu saya ambil 15 minit. Ditambah 5 minit. Cumanya kalau dia banyak yang nak berubah tu lambat sikit lah kan. Bohong lah nak kata 72 chart tu dapat buat 15 minit. Kalau dia banyak berubah, mau sejam lebih juga aku. Tapi kalau setakat satu structure H1 tak ada masalah. Dalam 30 minit lah. Setengah jam. Ni nak ajar anak suruh lukis ni, dia duk main game. Faham? Nampak? Jadi faktor dia sekarang ni adalah yen. Okey. Sekali lagi kita masuk kepada cerita untuk indeks ni. Untuk indeks. Jadi indeks mewakili aset pelaburan dan dia merupakan di antara 3 ni pasaran ataupun instrumen yang paling trending. Kalau trend dia ke atas nampak. Kalau trend dia ke atas semua orang start trade saham. Kalau trend dia ke bawah, di tahun 2016, 2017 kan. Setengah jam, Allah. Tak jenuh. Tak. Don't worry about setiap lekuk, Pian. Don't worry about setiap lekuk. Worry about FIBO level. Itu je. Galih buat yen pair apa jadi dah, dia dah senyap lah. Okey. Ada soalan tak indeks equity? Jadi inilah yang paling ni. Setakat ini kita punya highest degree untuk indeks equity adalah paling tinggi lah, Grand Super Cycle. Tak payahlah cerita benda tu. Kalau anda seorang fund manager, anda mungkin perlu tahu benda tu. Sebab faktor time untuk customer, untuk pegangan portfolio. Tapi kalau anda trader macam kita ni, anda tak perlu tahu pasal fractal dia Grand Super Cycle, tak.
Anda cuma tahu ini ada break RSI dia, aku tukar dia punya structure 1 habis, structure 2 pula. Itu saja anda perlu tahu. Okey. Ada guna dia benda ni. Salah satu benda dalam, kalau saya dah start tunjukkan kepada anda, saya tak nak pergi terlalu dalam tau. Ada benda lagi dalam sikit. Tapi dalam sangat takut orang pening. Saya cuma kongsikan apa yang perlu tahu untuk trading. Kalau anda tengok dekat weekly chart, saya dah start letakkan Fibo time. Nampak? Bila kita jangka retracement ini habis, contohnya, kenapa chart menjadi macam ni? Yang 1 hour pergi tunjukkan weekly, habis lah dia. Yep. Saya mula kongsikan kepada anda benda ni. So, sideways sekarang ni, in other word, dia akan lama sikit tau. Ini akan habis ke sini. Faham tak? Jadi kita jangkakan correction sekarang ni cuma sampai ni lah time cycle. Fibo time ni ambil daripada satu yang tempat ada tarik Fibo extension tadi, ada tarik. Ini dia punya ni. Nah, saya guna ni ya. Okay, jadi kita jangkakan correction sekarang hanya akan habis pada 12 Julai. Sesuai lah, orang nak bercuti sama. Orang withdraw tu, faham tak? Jadi kita jangka market akan macam ni sampailah tengah bulan 7. Boleh? Tak faham? Faham? Okay, sini 23.6. 23.6. Okay, kita jangkakan market akan buat retracement sampai 1618. Time dia. Jadi ada beberapa minggu lagi dia akan masih ke bawah. Boleh? Ni bagi trader saham, anda kena tahu benda ni tau. Bagi trader saham, anda kena tahu benda ni. Letak ikut je tu. Letak ikut time dia. Okey. Trader saham kena tahu tau. Anda nak tahu bila anda boleh start masuk market. Kalau sini ada incomplete sequence, anda boleh trade. Ini kita ada incomplete sequence. Kita ada incomplete sequence ke atas. Mana dia punya incomplete sequence ni? Mana pergi Takkan ke atas sana. Oh, ini time. Kalau ada incomplete sequence kat sini, anda tunggulah bila ni berlaku. Ada set apa-apa. Bulan Ogos memang itu pun. Jadi bulan 7 pelabur, fund, orang start bercuti, orang cari pelabur, benda yang tiap tahun jadi benda ni kan, Pian. Tiap tahun pun benda ni. Tak ada set apa bat, cuma tarik Fibo je. Tarik Fibo, tarik itu je. Itu je. Saya akan start sikit-sikit lah. Kita masukkan Fibo time dan kita jangka bila correction tu habis. Jadi maksudnya kita jangkakan untuk US dollar tu it might do based on ini it might do bigger correction ke atas. View yang kedua tadi. Faham? It might do bigger correction untuk dollar index. Okay. Inilah benda-benda dia. Okay. Yang kedua, US dollar. US dollar. Malam tadi ada semasa live, ada somebody tanya saya kan, apa yang Fed buat dan bagaimana dia sampai satu dunia indeks kena. Yes, sebab apa yang Fed buat, dia akan pengaruh US dollar. US dollar ni basic dia harga barang, simple. Yang indeks apa, pasaran saham, pasaran bond terbesar dunia, money market terbesar dunia, nak tak nak masih lagi dekat Wall Street.
See money, take money. Waktu ni kalau ada trade, anda masuk intraday. Anda masuk intraday. Kalau anda trade lah. Kalau anda pelabur, anda duduk rumah dulu kumpul duit. Ni bulan 5 sampai bulan 7. Itu biasa. Tiap tahun macam tu kan. Tiap tahun. Tiap tahun. Ada tengok banyaknya fund manager pun akan consolidate, akan keluarkan banyak marketing pada bulan 5, bulan 6, bulan 7. Lepas tu start balik agresif balik. Duk meeting. Sell in May and go away. Itu the old adage, the old saying dalam Wall Street. Tapi memang macam tu pun. Memang macam tu macam tahun lepas. Tahun lepas bulan 5 naik kan. Canak-canak. Selepas Fed punya. Dia ada cerita lah. Tahun ni pun tahun ni reda sikit. First year trading baru merasa macam ni. Macam mana tu? Macam tu lah. Jadi kita jangkakan market akan correction. Saya trade je. Saya tak peduli pasal cycle ni sangat. So apa yang kita buat pun kita memang letak, kita lihat cycle. Saya ada 5 swing, ada 3 swing, ada inconsequent, saya letak je entry. Dia kena lah, dia kena, tak kena, ada stop loss, kita jaga duit je. Bulan 2 sampai bulan 5, gelak pun bulan 3 je, tahun ni bulan 3. Yang apa, gelak pun bunyi orang kaya baru. Lepas tu slow. Hai Wimon, macam bu. Ada je kali. Faham? Okay. US dollar basically harga. Jadi kalau indeks duk naik, US dollar naik, harga ni dah naik. Selagi ada nampak indeks naik, dolar okey je, indeks akan tetap naik. Kalau dolar mencanak, indeks start akan, orang ambil untung. Macam anda lah, anda trade kan. Lepas tu anda tengah profit. Lepas tu kan, rate untuk withdraw naik. Faham tak? Rate untuk withdraw naik. Korang cerita apa ni? Pergi tukar 2 orang phone number, pergi dating. Faham tak? Faham? Macam anda trade lah. Anda dah untung kat saham tadi. Kalau anda fund, bayangkan anda fund manager, US dollar naik, withdrawal rate naik. Faham tak? Anda punya value asset anda, waktu tu lah anda withdraw. Benda sama. Faham tak kenapa bila US dollar naik, indeks equity ni jatuh? Faktor harga. Faktor harga. Harga. Satu, bila anda nampak US dollar mencanak-canak, tengok. Saya dah cakap tadi, bursa hari ni, saham hari ni, start jatuh. Nampak? Itulah cerita dia. Okey, terutamanya bila faktor kenaikan US dollar adalah disebabkan oleh kadar faedah. Macam sekarang. Dia lama sikit. Itu bukannya data NFP 1 bulan. Itu untuk 3 bulan sebelum dia meeting dan keluar projection material lain. Faham? Ini adalah untuk US dollar. Jadi kalau saham tengah naik, ni cerita dia. Ada tak dia punya ni? Mana dia punya tu satu yang saya lukis cantik-cantik, dah saya lukis dia naik turun, dah hilang dah dia. Dalam cycle price, dalam satu price cycle, yang biasa adalah fixed dynamic. Fixed dynamic ni faktor biasa dalam market. Tak ada cerita apa, biasa-biasa kan. Kalau biasa-biasa, itu dipanggil sebagai fixed dynamic. Dalam keadaan natural state, dalam keadaan biasa. Okay? Dalam keadaan biasa, indeks ke atas. Okay? Dalam keadaan biasa. Kalau indeks ke atas, yen ke mana? Dia tak ada acceleration. Ini adalah fixed dynamic, di mana dalam fixed dynamic, indeks ke atas. Okay, indices ke atas, tapi dia tak accelerate.
dia naik sama ada dalam wave 1 ataupun wave 5 ataupun A ataupun C or whatever lah. Asalkan dia naik lah. Okay. Indeks ke atas. Okay. Yen ke mana? Dalam keadaan fixed dynamic. Yen adalah ke kanan. Ni sideway. Bergantung kepada UJ. Yen pada waktu ni bergantung pada UJ. Pada waktu inilah anda akan dapati US dollar DXY sama ada dia kuat ataupun dia lemah. Ataupun dia tak ke mana. Pada waktu fixed dynamic. Yen ke tepi. Yen. Salah satu kena sideway. Dia tak boleh tiga-tiga ada trend. Anda nak tengok kekuatan UJ, yen ataupun dolar, anda tengok UJ. Okay. Jadi dalam keadaan fixed dynamic, kebiasaannya anda akan nampak dollar pair dengan yen pair selari, sejalan, sehala je tu. Pergi dia sama je. Kalau dia naik berjemaah, turun berjemaah. Itu pada waktu tu. Pada keadaan fixed dynamic. Kecuali kita ada fixed dynamic dengan dolar. Macam sekarang. Okey. Jadi fixed dynamic berlaku dalam wave 1 ataupun wave 5. Okey. Itu adalah fixed dynamic. 3, 4. Jadi kita ada fixed dynamic kat sini. Fixed dynamic kat sini. Okey. 1 dan 5. Yang kedua, pada masa fixed dynamic bergantung kepada dolar pada waktu tu. Sekiranya dolar naik tapi belum sampai resisten, indeks boleh naik lagi. Tapi the moment dolar sampai resisten dan break, nampak? Dolar sampai resisten dan break, indeks boleh jatuh. Sebab mahal. Bagi kita bila kita kata mahal tu resisten. Price nak sampai resisten. Itu sebab kita refer kepada harga lama tau. Faham tak? Bila kita kata murah, kita refer kepada ni harga dia dulu RM5. Sekarang ni harga RM5.20. Dah sampai dah. Nak murah dah harga dia. Kalau bawah RM5, murah gila. Faham? Nampak bahasa dia? Murah gila. Itulah. Kita dah pukul jam berapa ni? Sebelum saya sembang-sembang dah esok dah hari rupanya. Dah kena buang daripada server kita ni. Okey, jadi fixed dynamic adalah wave 1 dan wave 5. Okey? Jadi fixed dynamic ni selagi dolar tu belum sampai resisten, dia boleh pergi-pergi. The moment dolar sampai resisten, dia akan jatuh. Faham? Dia akan dia akan habis. Ataupun dolar sampai support. Dan dolar start naik. The moment dolar ada something, faham tak? Fixed dynamic untuk dapat timing dia ada tengok dolar. Burger unta ada tengok kepada dolar. The moment dolar sampai support ataupun sampai resistance. Support resistance kita apa? Apa support resistance kita? Equal leg. Yang equal leg tu, kotak biru tu. The moment dia nak sampai kotak biru, ada something. Nampak euro US dollar, dollar index, GBP US dollar. Sampai kotak biru, kalau dia dollar index, sampai kotak biru ke bawah dan mula naik. Pada waktu tu kalau indeks dah lengkapkan 5 wave, dia boleh jatuh besar. Dia boleh buat cycle yang baru. Dia start buat dia punya correction. Itu adalah fixed dynamic. Nombor 2 dikenali sebagai indices zone sawan. Indices dynamic. Indices dynamic ni adalah apabila kita ada indeks dalam wave 3. Indeks. Kita ada yen yang menjunam. Kebiasaannya pada waktu yen pair dalam wave 3 ataupun dalam some sort of 5 wave structure. Sama ada zigzag or whatever lah ke atas
zigzag ke atas pula. Apa, some sort of 5 wave lah, 5 wave move. Dalam structure 5 wave, motif. Ya. Pada waktu indeks dinamik ni, pada waktu itu, dolar akan sideways. Tak tahu dia sideways ke atas ataupun sideways ke bawah. US dollar. DXY akan sideways. Dia tak boleh ada dinamik. Dalam fixed dynamic, dia boleh ada dinamik. Dia boleh ada sideways. Cuma dalam indeks dinamik, dolar kena sideways. Boleh? Cuma dalam ni. Jadi indeks dalam wave 3 pada waktu tu. Nampak kita, bila kita habiskan kat sini itu apa jadi? The moment dolar kuat, apa jadi? The moment dolar kuat. Indeks dinamik juga dikenali sebagai negatif yen. Ni negatif yen dinamik. Negatif yen dinamik. Itu nama lama dia lah. Dulu saya pakai nama ni. Sekarang ni saya tak nak orang confuse. Okay. Yang ketiga dikenali sebagai yen dynamic. Yen dynamic adalah apabila anda nampak indeks, the only time, satu-satunya masa indeks jatuh. Indeks jatuh. Okay. Kita akan lihat kata kunci dia adalah kepada UJ. Sekiranya anda nampak UJ jatuh, nampak tak yang kita sedang tunggu kat sini? Dalam skala H1, kita mungkin akan tengok yen dynamic. Belum sekarang. Sekarang ni belum. Sebab UJ ni masih ke atas. The moment UJ ni katalah dia jatuh daripada sini, ini boleh accelerate jauh lagi. Dan pada waktu itu, indeks akan buat yang lebih besar. Sekiranya itu berlaku. Sekiranya UJ jatuh, Euro JPY naik, indeks akan naik. Itu bukan yen dynamic. Faham? Itu dolar punya negatif. The moment anda tengok UJ jatuh, anda terus tengok dolar indeks. Faham? Anda nampak UJ jatuh, anda terus tengok dolar indeks. Kalau dia jatuh, dolar indeks pun jatuh, dan itu adalah dolar, bukannya yen. Kalau anda tengok UJ jatuh, dolar indeks sideways ataupun ke atas, itu adalah yen dynamic. Faham? Anda terus tengok dolar indeks. Sebab tu kalau tanya saya chart apa yang sentiasa depan mata saya, kalau saya duduk tengok chart, sentiasa saya refer kepada UJ. Pair yang paling penting, nombor 2 adalah dolar indeks. Lepas tu saya tengok mana-mana instrumen lah untuk baca mana-mana yang sampai dekat support resistance. Itu yang depan mata saya sentiasa adalah UJ dan dolar indeks. Sebab dua tu determine mana adakah dolar kuat ataupun dolar lemah, ataupun yen kuat ataupun yen lemah. Daripada situ kita dapat baca semua market. Semua market anda bagi apa-apa lah, kita dapat baca dia. Bagilah chart apa kon apa ke, daripada situ kita akan lihat chart ni sama bentuk dengan apa. Dan kita ambil lah. Semua saya lukis penuh. Boleh? Kalau depend, kalau anda trade intraday, anda tengok H1. Kalau anda trade swing, saya tengok semua time frame. Saya fahamkan daripada weekly turun kepada H4 lah. H1 ni banyak lekuk dia. Jadi saya dapat buat dia satu hari sekali. Satu hari sekali. Jadi saya lukis yang besar dulu, lepas tu saya turun kecil. H1 tu ambil masa sebab lekuk dia banyak. Tapi kalau setakat H4 10 minit kot. 5 minit, 10 minit lah. Biasa paling lama lah kalau ada apa-apa besar macam FOMC ke apa, then saya tengok. Then mungkin ambil setengah jam untuk buat H4. Tapi kalau hari-hari biasa, update chart 15 minit untuk turun ke H4 15 minit. Paling lama lah. Paling ada kalau ada banyak benda. H1 ni yang banyak. H1 ni banyak cerita. Dan saya bukan buat dekat trading view saja tau. E-signal,
dekat Metacode. 3 platform dah lah tak dapat kopi, kena lukis satu-satu. Off topic. Yang Legion ni Zatul punya, Office punya. Yang saya punya Illegia. Ni nama dia. Illegia. Pergi Illegia. Pergi Google. Okey. Itu adalah untuk, ada soalan tak benda ni setakat ni? Okey, jadi yen pada waktu ni itulah satu-satunya masa bila indeks sama ada wave 2 ataupun wave 4 ataupun yang besar ini sama ada menghabiskan wave wave 2 ataupun 4 yang lebih besar. Faham? Ni adalah masanya indeks jatuh. Itu je masa untuk indeks jatuh. Semasa yen dynamic. Okey. Nombor 4 adalah dollar dynamic. Dollar dynamic berlaku dalam kawasan fixed dynamic ni. Dia kecil-kecil dia akan berada, tapi dalam yang kalau anda tengok kepada satu fractal yang sama, saya tarik dia dekat weekly. Boleh buat benda-benda time frame, H1 pun boleh. M5 pun boleh. Tapi banyak lekuk lah. Kalau anda tengah tengok struktur sama, anda sedang jangka struktur ini macam ni. Kenapa saya tarik dia? Contoh, kita tarik dekat H1. Kita tengah jangka ini bila habis. Bila correction ini C ni habis. Ada tarik macam ni. Itu je. A dan B. Okey. Jadi anda jangkakan sini adalah dalam kawasan ni adalah 1. Kita jangkakan dia habis sekitar 1 sini. Sekitar sini. Saya akan tengok kepada shape. Maksudnya kepada ni Ini lebih kurang bila. Jadi kita akan sesuaikan dia dengan Fibo lah. Nota Fibo time. Google je. Saya akan tengok kepada correlation kepada masa tu lebih kurang. Kalau dia 3 wave, kebiasaannya dia adalah, maksudnya size dia sama. Kebiasaannya 3 wave size dia sama. Kalau 5 wave dia laju. Biasanya untuk 5 wave dia bawah daripada ini. 85.4, 618 kalau 5 wave. Kalau dia 1, 2, 3 dia laju kan. Dan kalau kita dah dapat ni nanti, kita nak tarik untuk habiskan C. Kalau dia Y, W, X dan Y kebiasaannya masa dia sama. Kalau 5 wave dia rendah sikit. Kalau 5 wave, kalau correction. Tapi dia lebih tepat kalau anda gunakan untuk ini. Contohnya dalam 5 wave 1 dan 2 ni. Tarik 1, 2. Tak kisah mana-mana. Okey, anda nak jangkakan bila dia buat correction, bila nak ni, dalam kawasan sini. Kalau anda nak tengok dalam ni dalam ni. Bila dia break out, kita tahu something happen. Correction. Tu benda-benda dia lah. Tak refer satu saja. Kalau 3 wave, saya refer satu. Tapi kalau sebenarnya dia tak ada satu yang dia kena sampai 618, 382. Tak ada. Tengok kepada sequence mana. Kalau ini adalah, contoh ini adalah 3 dalam 3. 3 dalam 3. Kita tahu dia akan ada acceleration. Jadi yang kat sini, kebiasaannya, tapi tak semestinya, 1, 2, kebiasaannya yang sini, yang 3 dia, tidak mencecah 2 kali ganda time untuk dia sampai. Maksudnya macam ni 1 dan 2 ni. Okey, dia 1 dan 2. Dia tidak mencecah 2 kali ganda daripada ni. 3 dalam 3 dia. Yang ini dia tidak mencecah 2 kali ganda.
kebiasaan dia. Dia cepat sikit. Wave 3 laju. Itu je. Kebiasaannya dia tak sampai. Dia tak sampai 2 kali ganda. Kebiasaannya. Macam ni lah. Dia dalam kawasan-kawasan ni. Faham? Ya. Tapi nak tengok time frame kecil, dia banyak noise macam ni. Sebab tu saya tengok dia cuma di time frame besar. Lekuk dia banyak sangat. Kita nak tengok mana satu. Jadi kita ujung-ujungnya kita fitting kan. Ni sini, main cakap je. Tapi ada benda berulang lah sebenarnya. Okey. Balik kepada dollar index. Jadi dollar dynamic dalam fixed dynamic, dan untuk nak tahu dia ada tengok kepada UJ. Bandingkan pergerakan UJ, bandingkan dia dengan yen pair yang lain. Kalau yen pair lain jatuh, UJ naik, then itu dollar dynamic. Kihon, ya, a bit. Anda nak tengok candle ke berapa kan? Tu yang kena tengok 1, 2, 3, 4 kira 1, 1, 1. Kadang-kadang kena fitting. Kena fitkan. Dan masalahnya, anda nak fitkan cantik-cantik, dia tak ada. Dia tak ada satu ngam-ngam direct ke. Tapi kita gunakan dia dengan confluence. Kalau kita ada Fibo time yang habis dekat situ, dan pada masa yang sama kita ada equal leg, dan kita punya keyakinan lebih tinggi untuk dia habis kat situ. Itu cerita dia. Anda akan nampak dia akan sama. Situ anda kena masukkan equal leg tadi. Okey? Jadi semua ni dalam nota, dan ringkasan dia semua dekat sini. Besok kita akan masuk kepada structure. Semua ni ada dalam ni. Dynamic US dollar dalam dynamic tetap. Semua ni dalam ni. Dan kita pecahkan lagi US dollar dynamic ni. Dan kita macam mana nak tengok dia. Okey? Itu sahaja untuk kali ni. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Ada naik, ada turun, ada TP, ada SL. Tak ada benda 100%. Ada cari 100%, jangan trade. Jangan trade. Okey, ada masa untung, ada masa rugi. Itulah dia. Berdenyut, tak apa ni. Yang lama-lama ni dia orang gelak je ni. Sebab cerita ni ulang-ulang dari tahun lepas. Ya, kalau baru memang berdenyut. Tapi lama-lama, alah, Zul duk cerita benda ni je. Okey, ambil masa. Dia tak mungkin dapat satu kali. Mustahil. Tapi kalau anda dah faham structure, momentum, anda cuma nak masukkan pemahaman dolar, yen dengan indeks. Anda dapat ambil benda tu je. Okey? Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada jam 8.